Baik, untuk berbincang lebih lanjut tentang rasionalisasi pengekalan kadar OPR ini, kita bersama dengan Imran Jassim Mat Yusof, Ketua MIDF Research dalam Thailand. Selamat pagi. Hai, selamat pagi Nabila. Selamat pagi. Baik, Imran, mungkin boleh kongsikan adakah keputusan yang dibuat BNM untuk kekalkan OPR pada kadar 3% ini menepati jangkaan MIDF Research dan juga jangkaan majoriti para penganalisis di pasaran? Selaras dengan jangkaan kami dan pasaran yang BNM akan mengekalkan OPR sebanyak 3%, kami menjangkakan memang tiada pergerakan di situ. Kalau kita lihat dalam penyata dasar monetary, BNM menekan bahawa ekonomi global kekal berkembang disokong oleh permintaan dalam negeri dan keadaan pasaran buruh yang positif dan peningkatan dalam perdagangan luar. Statement itu juga mengulangi bahawa perdagangan global akan berkembang terutamanya disebabkan oleh pemulihan dalam sektor E&E global. Tetapi terdapat juga cabaran dalam bentuk hartanah di China di mana ia akan mengakibatkan pemulihan ekonomi yang sederhana di negara itu. Dari segi hala tuju dasar, kita melihat bank pusat seluruh dunia berkemungkinan akan bergerak untuk mengurangkan kadar uh, pinjaman mereka pada separuh kedua tahun ini, memandangkan inflasi global terus berkurangan walaupun dasar monetary yang ketat akan dikekal membuat masa ini kerana inflasi terus meningkat. Tapi bagaimana pula jangkaan MIDF Research bagi keputusan BNM pada mesyuarat akan datang kalau kita ambil kira pergerakan inflasi dan keadaan ekonomi semasa, adakah akan kekal juga ataupun akan menunjukkan peningkatan ataupun mungkin penurunan? Bagaimana, Imran? Fokus penetapan dasar monetary BNM adalah untuk memastikan momentum pertumbuhan yang mampan dalam ekonomi Malaysia. Walaupun kami menjangka perdagangan luar akan pulih, persekitaran luaran kekal mencabar pada tahun ini di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang berterusan dan potensi pertumbuhan global yang lebih perlahan. Kami menjangkakan ekonomi domestik kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan dalam negeri yang stabil. Walau bagaimanapun kami percaya penstabilan inflasi teras dan persekitaran luaran yang mencabar boleh mempengaruhi BNM untuk mengekalkan OPR pada paras yang sama sepanjang tahun ini. Keputusan ini of course akan tertakluk kepada kestabilan pertumbuhan ekonomi, keadaan kenaikan harga dan peningkatan dalam keadaan makroekonomi, terutamanya pemulihan berterusan dalam pasaran buruh dan permintaan domestik yang semakin meningkat. Jadi dari perspektif jangka sederhana, normalisasi kadar dasar 3% ini pasca pandemik memberi ruang kepada BNM untuk mengurus risiko yang boleh menjejaskan kestabilan prospek ekonomi masa depan seperti inflasi yang berterusan tinggi, peningkatan dalam keberhutangan isi rumah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga kepada pergerakan ringgit yang semakin mengukuh sejak minggu lepas, adakah keputusan kita mengekalkan OPR ini turut sama menyumbang kepada sentimen positif yang akan menyokong kenaikan nilai ringgit? Bagaimana, Imran? Kita lihat bagaimana dolar Amerika yang kukuh adalah sebenarnya menjadi faktor utama penyusutan kebanyakan mata wang termasuk ringgit sejak awal tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan faedah yang agresif oleh Fed. Jadi di sini ringgit juga kekal laluan surut nilai kerana Fed terus menangguhkan pengurangan kadar faedah mereka. Lebih-lebih lagi kita lihat bagaimana prestasi perdagangan luar yang mengucup mengheret pemulihan ringgit pada 2023. Jadi BNM menyatakan bahawa dalam monetary policy statement mereka bahawa ringgit pada kadar nilai yang rendah dan pengukuhan ringgit baru-baru ini disokong oleh langkah-langkah untuk menggalakkan syarikat awam seperti GLC dan GLIC untuk membawa balik pendapatan pelaburan dari luar negara. Jadi pada tahun 2024 ni kami percaya ringgit berada dalam kedudukan yang baik untuk mengukuh, disokong oleh ekonomi domestik yang kukuh dan di samping itu kita juga adalah pengeksport komoditi minyak dan gas dan minyak sawit. Jadi jika harga komoditi stabil, maka kita jangkakan ringgit akan ada potensi untuk kukuh dan kita juga lihat bagaimana perdagangan luar juga akan kembali
recover untuk tahun ini, dan di sini kita akan lihat bagaimana ia akan memberi impak kepada ringgit. Yang paling penting, Fed dan Bank Pusat utama lain telah mengalihkan pendirian monetary daripada apa yang kita katakan hawkish kepada dovish, di mana mereka akan mengurangkan kadar faedah mereka. Dan dengan ini perbezaan faedah dengan OPR pada kadar yang sama akan mengurangkan perbezaan kadar pinjaman pada tahun ini, dan ini di mana akan mengukuhkan ringgit. Jadi kami menjangkakan secara purata ringgit akan berada pada paras 4.38 dan akan mencecah 4.20 menjelang akhir tahun ini. Baik, mungkin yang terakhir sekali tadi berkenaan ringgit, kita juga nak lihat bagaimana pula dengan prestasi pasaran saham Bursa Malaysia baru-baru ini, dan adakah OPR akan memainkan peranan dalam hala tuju pasaran, bagaimana? Kami mendapat OPR tidak memainkan peranan yang begitu penting dalam prestasi Bursa Malaysia. Dia ada sedikit tapi bukan faktor utamalah. Sebab kita lihat IBM Calcium minggu ini kurang memberangsangkan di mana ia jatuh 1%. Ini adalah kerana sentimen yang berhati-hati oleh pelabur luar yang datang daripada kenyataan US Fed baru-baru ini. Kami juga lihat ini sebagai satu konsolidasi pasaran saham yang sihat, di mana pelabur bertindak untuk mengambil keuntungan kerana IBM KLCI prestasinya cukup memberangsangkan untuk tahun ini. Tapi kami menjangkakan ini bersifat sementara, di mana pasaran saham akan mula melonjak kembali selepas US Fed akan mengurangkan kadar pinjaman mereka. Di sini juga kita lihat bagaimana OPR memainkan peranan secara indirect, di mana ia akan membantu untuk mengukuhkan ringgit, dan daripada situ juga akan memberi sentimen positif untuk pelabur luar untuk kembali berlabur di pasaran saham di Malaysia. Jadi kaunter atau sektor mana yang mendahului dan sektor atau kaunter mana yang mengalami kejatuhan? Kalau kita lihat dari segi tahun ini, kaunter atau sektor, lebih senang kita cerita sektor lah. Sektor yang boleh dikatakan mempunyai prestasi yang memberangsangkan adalah sektor utility, construction. Pada awal tahun sektor finance, tetapi sektor yang mungkin mengalami sedikit kejatuhan adalah mungkin daripada industrial products dan sebagainya. Jadi untuk melihat ke hadapan, kami menjangkakan sektor construction, utility, sektor hartanah dan sektor dikatakan tenaga atau oil and gas akan ada berpotensi untuk mengekalkan atau mempunyai hala tuju yang lebih baik untuk tahun inilah. Baik, itu merupakan Imran Yasif Mat Yusof, Ketua MIDF Research, dan segala perkongsian ini akan kami bawakan dalam platform astromoney.com dan semua platform media sosial Astromoney. Dan pada ketika ini kita akan berhenti rehat sebentar, kita akan kembali selepas ini dengan tetamu seterusnya.